Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ali Azman dalam Sumber Seminggu 4 Mac 2022. Untuk pengetahuan penonton, sumber kini tidak membuat rakaman di studio berikutan COVID-19 yang makin menular. Kerajaan Malaysia tidak akan melayan tuntutan dan arahan untuk membayar pampasan bernilai kira-kira 63 bilion ringgit kepada pihak yang mendakwa waris Kesultanan Sulu. Kementerian Luar Negeri dan Jabatan Peguam Negara mengeluarkan kenyataan bersama menyatakan Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan yang dibuat waris Kesultanan Sulu menerusi prosiding Timang Tara di Paris. Tegas kenyataan itu, Malaysia tidak mengambil bahagian dalam prosiding Timang Tara yang dikatakan. Malaysia juga akan terus mengambil langkah termasuk tindakan perundangan untuk menamatkan segala tuntutan tersebut. Beralih ke laporan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM). SPRM mengesahkan telah membekukan aset melibatkan wang dan rumah Ketua Pegawai Eksekutif Astro, Datuk Rohana Rozhan dalam usaha giat untuk mengembalikan semula wang tunai dan aset berjumlah 10 juta USD yang dikaitkan dengan skandal 1MDB. Ketua Pusruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, SPRM dalam proses mengambil keterangan daripada individu lain di Amerika Syarikat berkenaan kes ini. Azam juga berjanji akan terus menyiasat dan mengembalikan wang kepada negara. Dalam pada itu menjawab kepada soalan sensitif berkaitan skandal sahamnya daripada wartawan, Azam Baki enggan memberi sebarang jawapan. Seterusnya kita ikuti perkembangan terkini di negeri Selangor. Arahan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS agar umat Islam yang ingin menunaikan solat Jumaat wajib mengambil dos penggalak COVID-19 adalah atas perkenan Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Agama Islam Negeri Selangor, Muhammad Zawawi Ahmad Murni berkata, kerajaan cakna dengan keluhan dan rungutan umat Islam negeri ini yang tidak dapat menunaikan solat Jumaat pada Jumaat lalu kerana belum menerima dos penggalak. Namun menurutnya, arahan mendapat perkenan Sultan Selangor yang prihatin dengan kemaslahatan rakyat negeri itu demi mengelakkan jangkitan setelah mendapat nasihat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Dari Selangor, kita ke Johor untuk mengetahui perkembangan politik dalam pilihan raya negeri Johor. Parti Perikatan Nasional dan Parti Pejuang menyuarakan hasrat dan ikrar mereka bagi menangani gejala rasuah bagi mewujudkan pemimpin bersih. Presiden PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, seramai 56 calon mengangkat sumpah menolak rasuah dan salah guna kuasa. Hal ini dilaksanakan bagi membuktikan kesungguhan PN dalam membentuk sebuah kerajaan Johor yang berintegriti dan bersih. Sementara itu, 42 calon Parti Pejuang mengambil ujian psikometrik bagi membuktikan ketulusan mereka menangani rasuah dalam pertandingan PRN Johor ini. Presiden Pejuang Datuk Seri Mukris Mahathir berkata, beliau mewajibkan semua calon menduduki ujian psikometrik tanpa sebarang bantahan. Tambahnya lagi, integriti calon yang bertanding sangat penting untuk menambat hati pengundi. Ini laporan dari Parlimen yang baru bersidang pada Isnin. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin menasihati semua ahli parlimen mengutamakan rakyat sekaligus mengetepikan isu politik. Seri Paduka menyampaikan nasihat tersebut menerusi pantun 2 kerat dalam mesyuarat pegawai pertama kelima Parlimen ke-14. Dalam kenyataan sama, Seri Paduka menzahirkan rasa syukur dengan kestabilan politik negara yang dikecapi menerusi kerjasama dwi-partisan antara kerajaan dan pembangkang. Titah Seri Paduka, kematangan politik ini yang didambakan oleh rakyat jelata dalam membina sebuah negara bangsa yang telus, berintegriti dan juga penguatkuasaan membateras gejala rasuah.
Global minggu ini dimulakan dengan berita bencana alam di negara jiran Indonesia. Sejak 2 gempa bumi menggegarkan Pasaman Barat di Sumatera Utara sehingga memberi kesan gegaran kepada 2 negara jiran terdekat pada Jumaat lalu, dilaporkan sebanyak 125 gempa susulan telah direkodkan selepas kejadian itu. Bagaimanapun keadaan semasa kini semakin stabil dan gempa susulan juga semakin lemah, lapor CNN Indonesia. Perkara berkenaan turut mendapat pengesahan Ketua Badan Meteorologi Iklim dan Geofizik Indonesia BMKG Dwi Korita Karnawati yang memaklumkan ancaman gempa bumi berkenaan semakin reda dan keadaan kembali stabil. 2 gempa bumi yang masing-masing berukuran 5.2 dan 6.2 skala Richter menggegarkan Pasaman Barat pada 25 Januari lalu menyebabkan penduduk lari bertempiaran meninggalkan rumah masing-masing. Malah kekuatan gegaran turut dirasakan sehingga ke Singapura dan Malaysia. Ketika ini lebih 5,000 penduduk Pasaman Barat masih berlindung di pusat pemindahan sementara kerana masih bimbang dengan ancaman gempa bumi. Dalam pada itu, Dwi Korita mengingatkan penduduk supaya berhati-hati kerana biarpun ancaman gempa semakin lemah, dikhawatiri berlaku bencana lain seperti tanah runtuh. Ini kerana gegaran gempa bumi menyebabkan pergerakan tanah berlaku dan runtuhan boleh berlaku bila-bila masa. Gempa bumi itu setakat ini meragut sekurang-kurangnya 11 nyawa dan mengakibatkan ratusan yang lain cedera. Sekurang-kurangnya 17 individu dilaporkan maut dalam kejadian tanah runtuh yang memerangkap puluhan pekerja sebuah lombong jet menurut sumber dan media tempatan pada 1 Mac lalu. Tragedi yang berlaku pada petang Selasa berhampiran bandar Pakan di Utara Kancing berkenaan merupakan wilayah sama berlakunya kejadian tanah runtuh pada 2020 yang meragut sehingga 300 nyawa. Hanya 17 mayat ditemui setakat ini dan angka sebenar jumlah kematian masih belum dapat dipastikan. Pemilik lombong berkenaan adalah sebuah firma yang mempunyai kaitan dengan tentera Myanmar. Yangon Technical and Trading Co. telah menghalang pasukan penyelamat dari memasuki kawasan berkenaan untuk melakukan kerja-kerja menyelamat. Media tempatan melaporkan bahawa terdapat seramai 40 individu yang masih lagi terperangkap dalam kejadian tanah runtuh yang berlaku sekitar jam 10.30 malam waktu tempatan. Baiklah, kita buka pentas arena minggu ini dengan Ratu Gimnastik Negara Farah N. Abdul Hadi masih tersenarai dalam rancangan Persekutuan Gimnastik Malaysia MGF untuk Sukan Si Hanoi pada 12 hingga 23 Mei ini meskipun terdapat kabar angin tentang persaraannya. Setiausaha Kehormat MGF Afrita Aryani Nasri berkata pihaknya ada mendengar desas-desus berhubung persaraan Farah N, namun sehingga kini masih belum menerima sebarang hitam putih daripada atlet berusia 27 tahun itu. Dalam satu sidang media pada Selasa, Afrita Aryani berkata, Farah N mungkin menimbangkan untuk bersara kerana usia atau kecederaan, namun MGF sedia berbincang sekiranya beliau memerlukan bantuan. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Artistik Wanita Kebangsaan Shuwai memberi gambaran bahawa Farah N telah berhenti berlatih bersama pasukan negara selama 2 minggu dan berkemungkinan besar akan bersara. Ratu Gimnastik Negara itu membuat penampilan sulung Olimpik di Tokyo tahun lepas dengan menamatkan saingan pada tempat ke-68 daripada 85 gimnas dalam acara All Around Wanita. Kita beralih kepada berita sukan di luar negara. Badan Induk Bola Sepak Antarabangsa FIFA menyingkirkan Rusia daripada saingan ke Piala Dunia 2022. Perkara sama turut dilakukan Persatuan Bola Sepak Eropah UEFA dengan menggantung skuad kebangsaan Rusia dan kelab negara itu daripada semua aksi antarabangsa. Tindakan itu sejajar dengan gesaan Jawatan Kuasa Olimpik Antarabangsa IOC agar Persekutuan Sukan dan penganjur menyingkirkan atlet Rusia dan Belarus serta pegawai mereka daripada saingan antarabangsa selepas pencerobohan Rusia terhadap Ukraine.
FIFA dan UEFA dalam satu kenyataan pada Selasa memaklumkan keputusan tersebut merupakan bukti kukuh bahawa mereka bersatu dengan semua yang terkesan di Ukraine. Pada masa sama, UEFA turut menamatkan kerjasama dengan penaja utamanya Gazprom yang juga syarikat tenaga terbesar milik Rusia. Sebelum ini, Rusia dijadual beraksi pada play-off Piala Dunia bulan depan. Namun, perancangan untuk mereka beraksi di wilayah berkecuali ditolak kerana disifatkan sebagai tidak boleh diterima oleh pencabarnya Poland, Sweden dan Czech Republic. Bencana banjir yang kebiasaannya hadir di penghujung tahun kini beralih ke awal tahun akibat perubahan monsun. Sebanyak 7 jajahan Kelantan dan 8 daerah Terengganu terkesan banjir setelah dilanda hujan lebat berterusan dan fenomena air pasang pada Isnin. Sehingga Jumaat, sesetengah kawasan masih belum surut dengan jumlah mangsa banjir yang berada di pusat penempatan sementara turun ke 13,000 berbanding di awal bencana berlaku, iaitu lebih 20,000 mangsa banjir. Di Kelantan, 4 mangsa lemas ditemukan meninggal dunia melibatkan seorang warga emas dan 3 remaja di Pasir Mas dan Rantau Panjang. Manakala di Terengganu, seorang warga emas ditemukan meninggal di Cukai dan seorang remaja pula ditemukan meninggal di Ceneh. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dalam lawatannya ke PPS Hulu Terengganu berkata, kerajaan akan membina semula rumah mangsa banjir yang musnah dan akan dipikul oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Selain itu, jumlah 1.3 bilion diperuntukkan bagi melaksanakan projek tebatan banjir di Rantau Panjang, Pasir Mas dan Tumpat. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP setakat ini tidak bercadang membenarkan pengeluaran oleh ahlinya selepas 3 skim yang diperkenalkan sebelum ini. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, fokus utama pihaknya adalah membina simpanan hari tua ahli sekaligus melindungi simpanan ahli untuk kesejahteraan ahli ketika bersara. Mengulas lanjut skim pengeluaran air lestari dan air sinar pada 2020, diikuti air citra pada Julai 2021, adalah bersifat luar biasa kerana ramai ahli akan hidup dalam kemiskinan di masa hadapan. Tambah beliau, pengeluaran tersebut berjumlah 110 bilion yang membabitkan 7.3 juta ahli kerana KWSP menyokong ahlinya yang berada di saat getir akibat pandemik COVID-19 diikuti bencana alam yang melanda beberapa negeri. Sekurang-kurangnya 154 pendaki beserta malim gunung menjadi antara yang bertuah apabila dapat menyaksikan fenomena salji turun di Gunung Kinabalu pada Isnin. Mereka yang berada di sekitar sayap-sayap checkpoint terkejut melihat kejadian itu. Penolong pengarah Taman Kinabalu, Justinus Guntabit berkata, kali terakhir fenomena salji dilaporkan di gunung itu pada tahun 1993 dan sebelumnya 1975. Tambah beliau, antara jam 2 pagi hingga 10 pagi, dilaporkan suhu adalah 6.9 hingga 12.3 darjah Celsius yang sejuknya luar biasa. Pendaki sempat merekodkan salji turun selama 2 minit. Terdahulu pada tahun 2018, Akhbar Keratang melaporkan penemuan ketulan ais di puncak Gunung Kinabalu.